Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 3. Jadi pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita bagi bab 6. Okey, iaitu elektrik dan kemagnetan bagi subtopik 6.3 penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Jadi pelajar boleh merujuk kepada buku teks sains masing-masing pada muka surat 184. Okey, jadi hari ini kita nak tengok fungsi komponen dalam sistem penghantaran dan juga pengagihan tenaga elektrik di negara kita. Jadi sebelum ni kita dah belajar dan kita dah tahu bahawa tenaga elektrik dihasilkan di stesen jana kuasa. Tenaga elektrik dihasilkan di stesen jana kuasa dan biasanya dia akan menghasilkan arus ulang-alik dengan voltan di antara 11 kilovolt hingga 25 kilovolt. So ini adalah contoh stesen jana kuasa yang menghasilkan arus ulang-alik yang bervoltan 11 kilovolt sehingga 25 atau 25 kilovolt. Kemudian arus ulang-alik ini akan dialirkan masuk ke stesen transformer injak naik terlebih dahulu. Kenapa? Kerana dekat stesen transformer injak naik ni terdapat transformer injak naik, dan transformer injak naik ni kita dah belajar sebelum ni, dia akan mengubah voltan arus ulang-alik ni menjadi lebih besar. So dekat sini kita dapat tengok voltan yang 11 kV atau 25 kV tu tadi akan diubah menjadi 132 kV atau 275 kV atau 500 kV. Kemudiannya anda rujuk muka surat 185 ya. Kemudian arus elektrik itu tadi, arus ulang-alik itu tadi yang bervoltan tinggi itu akan dialirkan melalui satu rangkaian kabel penghantaran yang kita panggil juga sebagai rangkaian grid nasional. Anda boleh rujuk pada gambar rajah ini. Ini adalah contoh kabel penghantaran arus ulang-alik 500 kV yang berada di sepanjang lebuh raya utara selatan. So kabel penghantaran ini dan pencawan-pencawan yang kita dapat tengok ni ataupun kita panggil pilon, ini ialah rangkaian grid nasional. Ada juga contohnya kabel penghantaran arus elektrik arus ulang-alik 132 kV di stesen jana kuasa Tanjung Keling, Melaka. Kemudian kalau kita perasan kat sini arus ataupun arus ulang-alik yang dialihkan ni berada pada jumlah voltan yang tinggi. Kenapa? Sebab arus ini dialihkan melalui penghantaran jarak jauh. So dia memerlukan voltan yang lebih tinggilah supaya dia boleh mengalihkan arus tu dengan lebih efisien. Kemudian pada penghujung grid ni, arus ulang-alik itu akan masuk ke lapangan Swiss. Lapangan Swiss yang berada pada pencawang masuk utama. So E1 ni adalah pencawang masuk utama. D ni adalah lapangan Swiss. So ini adalah contoh pencawang masuk utama, dan kemudian dekat pencawang masuk utama ni terdapatlah lapangan Swiss. So apakah fungsi lapangan Swiss ni? Lapangan Swiss ni dia membolehkan tenaga elektrik dihantar ke pencawang bahagian apabila diperlukan. Dan lapangan Swiss ni juga digunakan untuk membolehkan stesen jana kuasa grid yang tertentu ditutup. Kenapa? Untuk membolehkan kerja penyelenggaraan tanpa perlu kita memotong bekalan elektrik kepada pengguna. Itu adalah fungsi lapangan Swiss yang berada pada pencawang masuk utama. Kemudian kita perhatikan juga di sini, masih lagi pada muka surat 185 ya, boleh rujuk buku masing-masing. Kita perhatikan kat sini pada pencawang masuk utama, dan juga pencawang masuk bahagian, dekat sini dia simbolkan dengan E2. E1 ni adalah pencawang masuk utama. Arus ulang-alik ni dia akan melalui satu lagi siri transformer, tapi kali ini transformer yang digunakan adalah transformer injak turun. Transformer yang digunakan adalah transformer injak turun.
Okey, kenapa kita guna transformer injak turun? Okey, sebab dalam transformer injak turun ni, arus ulang alik itu tadi akan diturunkan secara beransur-ansur kepada nilai voltan yang berlainan. Okey, dia berdasarkan kepada keperluan pengguna mereka. Okey, contohnya kalau kita nak agihkan arus itu tadi ke kawasan industri berat, maka sebanyak 33 kilovolt arus ulang alik akan dibekalkan. Manakala kawasan industri ringan seperti kilang-kilang, kilang-kilang kecil, kita akan bekalkan 11 kilovolt. Kemudian untuk kawasan seperti kawasan pejabat, kawasan perniagaan dan juga perumahan, kita akan bekalkan sebanyak 240 volt arus ulang alik. Okey. Tengok balik muka surat 184. Okey, ini adalah contoh-contohnya. So, E2 ni tadi adalah pencawang bahagian. P1 ni adalah transformer injak turun. So, 415 volt untuk hospital, 415 volt diagihkan untuk pejabat dan 240 volt biasanya akan diagihkan kepada kawasan-kawasan perumahan. Okey, baik. Seterusnya kita tengok kepada kesan pada kediaman yang lokasinya berhampiran dengan pilon rangkaian grid nasional. So, kita tahu arus ulang alik yang dialihkan pada rangkaian grid nasional itu adalah pada voltan yang tinggi. Dan kita tahu bahawa medan elektromagnet akan dihasilkanlah oleh arus ulang alik pada voltan yang tinggi. Okey, jadi kita boleh kesan medan elektromagnet ni dengan menggunakan kompas. Jika kita pergi berhampiran kawasan ini dan kita gunakan kompas, kita dapat tengok pada kedudukan penunjuk pada kompas tu. Jadi kat sini ada satu persoalan. Adakah medan elektromagnet yang dihasilkan oleh arus ulang alik pada voltan tinggi pada rangkaian grid nasional ini, adakah dia memberi kesan kesihatan kepada manusia yang tinggal berhampiran dengannya? Okey, cuba fikirkan. Okey, sekarang kita tengok sistem pendawaian elektrik di Malaysia. So, di negara kita, kita menggunakan dua jenis sistem pendawaian, iaitu pendawaian satu fasa, ataupun kita panggil juga pendawaian tunggal dan juga kita menggunakan pendawaian tiga fasa. Dan biasanya untuk pendawaian satu fasa ni, dia adalah pendawaian yang digunakan di kawasan perumahan, di mana tenaga elektrik yang digunakan hanyalah tidak melebihi 10 kilowatt ataupun 50 ampere. Okey, manakala untuk pendawaian tiga fasa, dia adalah pendawaian yang digunakan di kawasan-kawasan komersial ataupun kawasan industri lah, kawasan-kawasan kilang. Okey, dan biasanya penggunaan tenaga elektriknya adalah lebih daripada 10 kilowatt ataupun 50 ampere. Maksudnya penggunaan arus di kawasan komersial ni adalah lebih besar. Okey, kenapa guna pendawaian tiga fasa untuk kawasan komersial dan industri ini? Kerana dia adalah lebih stabil. Okey. Okey, sekarang kita akan masuk kepada pembekalan tenaga elektrik dan juga sistem pendawaian elektrik di rumah kita. Okey, so kita tengok dekat rumah masing-masing, biasanya kita akan perasan ada kotak fuse utama. Di luar rumah kita tu kan, dia akan ada berhampiran dengan meter elektrik. So kat situ kita akan dapat tengoklah terdapat wire elektrik dari kabel utama, yang bersambung dengan rumah anda. So ada dua dawai kat situ, kita dapat tengok dawai hidup dan dawai neutral. So kalau dawai hidup, dia akan ada dibekalkan dengan 240 volt arus ulang alik. Manakala dawai neutral hanya 0 volt. Okey, kemudian dawai ini disambungkan ke mana? Okey, ke kotak fuse utama. Di mana dekat kotak fuse utama ni akan ada satu fuse utama lah. Okey, akan ada satu fuse utama dan dia akan bersambung dengan meter elektrik. Di mana meter elektrik ini dia akan berfungsi untuk menyukat jumlah tenaga elektrik yang kita gunakan. So, tiap-tiap bulan kita akan gunakan tenaga elektrik banyak mana. So, meter elektrik inilah yang digunakan oleh pekerja-pekerja TMB untuk dia nilai, untuk dia sukat berapa banyak jumlah tenaga elektrik yang kita telah gunakan pada bulan berkenaan. Okey, kemudian dawai itu tadi akan masuk ke dalam rumah kita.
ke dalam unit pengguna dan kotak fuse. So boleh tengok rumah masing-masing biasanya akan ada satu kotak fuse lah. Biasanya ada dekat kawasan ruang tamu. Okey, jadi ini adalah contoh kotak fuse yang biasa kita nampak ada dalam rumah masing-masing. Okey, jadi dalam kotak fuse ni dia akan ada switch utama. Kemudian kita ada pemutus litar ALCB. Okay, CB ni adalah circuit breaker. Kemudian kita juga ada pemutus litar MCB iaitu miniature circuit breaker. Jadi apakah fungsi switch utama? Switch utama ni berfungsi untuk mengawal jumlah arus yang mengalir melalui litar di dalam rumah. So biasa kalau macam tiba-tiba ada guruh ataupun kilat yang kuat kan, mesti kita cakap okey kena tendang. Lepas tu elektrik kat rumah kita tiba-tiba suddenly blackout. Okey, kita cakap kena tendang. Yang kena tendang tu sebenarnya switch utama ni lah. Jadi apa yang kita perlu buat, kita pergi ke switch utama ni dan tolak balik dia ke bahagian on. So elektrik akan mengalir semula dalam rumah kita dan berfungsi seperti biasa. Okey, dan kita juga ada pemutus litar ELCB. Okey, dia akan memutuskan litar apabila ada arus mengalir berlebihan melaluinya, dan kita juga ada miniature circuit breaker yang akan mengasihkan litar akhir ke bahagian lain peralatan elektrik. Okey, kita tengok gambar ni. Okey, kalau dekat gambar ni, ini adalah switch utama. Okey, yang kita boleh on off tadi. Okey, dan yang ini adalah ELCB ataupun pemutus litar bocor ke bumi. Okey, kemudian kita ada yang kecil-kecil ni. Ini adalah pemutus litar kecil. Yang mana setiap satu pemutus litar kecil ni dia mungkin mengawal komponen elektrik tertentu kat rumah kita. Contoh mungkin dia hanya kawal lampu tertentu ataupun kipas yang tertentu. So kalau kita nak baiki mana-mana kipas atau lampu yang rosak kat rumah kita tu, kita tak perlu nak switch off satu rumah elektrik. Kita mungkin hanya boleh tutup arus elektrik supaya tak mengalir pada bahagian-bahagian tertentu sahaja. Okey. Kemudian anda boleh rujuk pada muka surat 189. Okey, kalau kita dapat tengok kat sini, ini adalah contoh-contoh pengagihan elektrik dalam rumah kita. So, kita perasan kat sini, kalau anda masih ingat tahun lepas waktu anda tingkatan 2, anda pernah belajar tentang susunan litar kan? Ada litar yang disusun secara selari dan ada litar yang disusun secara bersiri. So, susunan litar ini kita panggil apa? Ini adalah susunan selari. Okey? Supaya apa? Supaya kalau ada satu komponen yang rosak, yang lain-lain masih lagi boleh berfungsi seperti biasa. Dan ini adalah pembahagian untuk litar bagi soket-soket. Kemudian kita akan tengok kepada palam 3 pin dan palam 2 pin. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah perbandingan bentuk-bentuk struktur binaan palam 3 pin dan palam 2 pin daripada negara-negara yang berbeza. Contoh ini negara Hong Kong. Macam lebih kurang sama macam bentuk palam 3 pin negara kita. Ini negara India, dia macam bentuk silinder. Amerika Utara, Jepun dan juga Eropah. So kalau kita tengok dekat sini, palam 3 pin ni biasanya digunakan dalam peralatan macam contoh cerik elektrik. Macam contohnya cerik elektrik. Biasanya palam 3 pin ni digunakan dalam pada alat-alat yang menggunakan tenaga elektrik yang lebih besar lah. Kemudian kalau palam 2 pin ni peralatan yang digunakan contohnya pengilir rambut, radio, berus gigi elektrik. Dan dia memperoleh tenaga elektrik pada soket pada dinding hanya melalui palam 2 pin saja. Pin tu merujuk kepada bilangan ni macam besi ni 1, 2, 3. 3 pin. So kalau 2 pin, 1, 2. 2 saja. Kemudian kita dapat tengok juga dalam kita punya palam tadi sebenarnya ada susunan-susunan dia yang tertentu. So kalau kita tengok kat sini, ada dawai bumi. Biasanya dawai bumi ni dia warna dia berbelang kuning hijau. Kemudian kita ada dawai neutral yang berwarna biru. Kemudian kita ada dawai perang yang berwarna dawai hidup yang berwarna perang, dan biasanya dawai hidup ni dia akan berada bersebelahan dengan fuse. So ini semua adalah kod-kod warna antarabangsa dalam sistem pendawaian. Bila kita sebut antarabangsa, maksudnya semua negara kat dunia ni menggunakan kod warna yang sama. Kenapa perlukan kod-kod sebegini? Ini adalah untuk menjamin keselamatan penggunaan elektrik.